Assalamualaikum and hi. How are you doing, class? Okay, so today we will discuss on halal. Okay, um, we will discuss on the halal requirement as well as some issue on halal food. Okay, apa yang dimaksudkan dengan halal? Okay, so we go to the term of halal. So halal originates from an Arabic phrase that means allowed or permitted by Islamic law. Okay, other similar meaning for halal we can use as well certified halal and also food for Muslim. And this similar meaning is controlled under Trade Description Act usage of halal. Okay, jadi maksud yang berlainan ini adalah dikawal di bawah Akta Perihal Dagangan. And the consumption of halal food and good is compulsory for Muslim. Okay, the basic issue in halal food production is cleanliness and also free from contamination, and halal itself we know as a healthy food. Okay, this is as defined in Holy Al-Quran. So for the halal requirements cover everything, okay, including food product, okay, good, and also equipment used by Muslim. Okay, ini adalah general terms for halal. Okay, it also means permitted, allow, approve, lawful, and also legal. Okay, kita akan pergi kepada halal. Okay, sedikit perincian terhadap maksud halal. Okay, halal means free of and not made of or containing any part or substance taken or extracted from animal which are forbidden or haram to be consumed by Muslim or according to Islamic law. Okay. And also not prepare, process, produce, okay, using equipment which are not free from filthy substance as directed by Islamic law. Okay, sources of halal food and drink. Okay, seperti yang pelajar telah maklum, okay, ada beberapa punca makanan yang halal dan juga minuman yang halal yang boleh digunakan oleh Muslim. Okay. Kecuali adalah bahan-bahan yang seperti beracun, okay, dan juga membawa kesan buruk kepada kesihatan manusia dan juga land animal. Seperti pelajar telah maklum, kebanyakan daripada haiwan boleh dimakan kecuali yang telah ditetapkan sebagai haram seperti daripada sumber khinzir dan sebagainya. Okay. Okay, jadi konsep halal tadi ia merangkumi keseluruhan dalam kehidupan kita, termasuklah dari segi kebersihan, keselamatan makanan, dari segi penyediaan makanan, okay, dari segi pakaian yang dipakai, yang menggunakan sumber ataupun bahan-bahan sepatutnya daripada bahan-bahan yang boleh dipakai, boleh digunakan oleh orang Muslim, dan juga kosmetik dan sebagainya. Contohnya
perfume. So perfume perlu disemak jugalah dari segi sama ada bahan-bahan yang digunakan tadi boleh digunakan oleh Muslim. Okey, contohnya seperti apa yang saya perhatikan. Okey, ada perfume yang telah meletakkan unsur-unsur yang tidak boleh digunakan oleh orang Muslim ataupun halal seperti rum dan sebagainya. Okey. Dan juga dari segi pakaian, okey, kulit yang dipakai. So pelajar bolehlah menyemak dahululah, boleh tanya sama ada daripada sumber yang boleh digunakan ataupun tidak. Contohnya kulit daripada kulit lembu dan sebagainya. Okey. Ataupun daripada kulit khinzir dan sebagainya. Okey, ini adalah recognized authority, okey, untuk halal, okey, untuk mendapatkan pensijilan halal. Okey, jadi recognized authority yang telah diberikan hanya kepada JAKIM, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan juga JAIN, Jabatan Agama Islam Negeri, ataupun MAIN, Majlis Agama Islam Negeri. Okay. Okay, as you know, the demand for halal food is on the increase and is now widely accepted. Okay. And also for the halal certified food, met an international standard for food safety. Okay. So it has been accepted. Okay, the Malaysia Halal Food Standard has been accepted and has been used by FAO, Food and Agriculture Organization, and also by Kodak Commission. Okay, class, this is some of the advantages of halal. Okay, so benefit of halal. Okay, logo and status can be marketing tool for business expansion. Okay, because of the market of certified halal food and product is rising, and also halal itu sendiri bukan menunjukkan dari segi bahan-bahan dan pemprosesan tadi mengikut halal requirement. Okay, tetapi sebenarnya halal ini juga lebih kepada keselamatan dan juga pemilihan bahan-bahan yang sihat. Okay. Okay, so it's cover the Sharia requirement from the aspect of Islam as well as other aspect, as I mentioned before, hygiene, sanitation, and safety. Okay, so tentang isu yang berkaitan dengan halal, banyak isu-isu yang berkaitan dengan produk halal. Okay, contohnya sesebuah premis perniagaan menggunakan ataupun menunjukkan sijil halal yang telah expired. Okay, sepatutnya sijil halal hanya valid for about 2 years. Okay, so pemilik premis tadi perlulah memperbaharui sijil halal tadi untuk memastikan bahawa pengguna mendapatkan produk-produk yang betul-betul halal, di mana pemilik tadi telah mempraktiskan proses yang betul ataupun memenuhi segala requirement yang diperlukan untuk halal produk. Okey, isu-isu lain adalah seperti a lacking of consumer awareness and knowledge on food ingredient. Okay, sebab halal juga merangkumi bahan-bahan yang dimasukkan untuk memproses makanan tadi. Okay, termasuklah dari segi food additive seperti stabilizer, okay, food flavoring, food colouring,
okey, dan juga enzim yang digunakan. Okey, contohnya untuk isu halal dalam penggunaan enzim tadi adalah berkaitan dengan sumber asal dalam pemprosesan tadi. Okey, sama ada menggunakan tisu haiwan daripada sumber lembu ataupun daripada sumber khinzir dan sebagainya. Dan juga culture asal, okey, dalam untuk pemprosesan tadi, okey, hendaklah daripada sumber yang halal. Okey, so seperti yang saya maklumkan sebelum ini, okey, ia juga berkaitan dengan bahan tambah makanan yang perlu dipastikan bahawa sumber-sumbernya adalah daripada sumber yang halal. Okay, other issues, for example, slaughtering process of poultry and meat produce inconsistent with the right of Islam. So it's very difficult to trace chicken that has been slaughtered when it has already cut into pieces. And also food ingredient intermixed with non-halal material, so it's difficult to verify the halalness of food product. Okay, when they come to pre-packaged or processed product. Okay, so pelajar boleh tengoklah beberapa isu-isu yang berkaitan. Okay, contohnya sebelum ini berkaitan dengan isu coklat Cadbury. Okay, tetapi JAKIM telah mengesahkan bahawa coklat Cadbury tadi tidak mengandungi bahan-bahan yang terlarang, bahan-bahan yang tidak halal, telah disahkan lah. Okey, dan juga berkaitan dengan kebersihan. Halal juga berkaitan dengan kebersihan. Okey, so contohnya di sini kilang roti guna sumber air tandas. Okey. Jadi jika beginilah cara dari segi pemprosesan produk tadi, jadi kilang ini tak akan dapatlah sijil halal. Okey, contohnya ada satu bakery yang telah ditarik balik sijil halalnya kerana bakery tadi ataupun kedai kek tadi tidak mementingkan dari segi aspek kebersihan dan tidak mengikut praktis-praktis yang betul, itu tidak mengikut GMP, Good Manufacturing Practices. Okey, isu-isu lain lah seperti ayam sembelih yang tidak putus urat dan sebagainya. Okey, dan juga penggunaan perkataan yang tidak menunjukkan bahawa produk tadi adalah sesuatu produk yang halal lah dari segi image produk tadi. Okey, contohnya penggunaan perkataan seperti corny dog, root beer dan sebagainya. Okey. So untuk mendapat pensijilan halal, jadi sesuatu premis tadi, ataupun pengusaha makanan tadi perlulah menggunakan nama-nama yang tidak akan menyebabkan pengguna tadi rasa keliru dengan nama-nama yang digunakan tadilah seperti root beer dan sebagainya. Okey, so ini yang berkaitan dengan produk halal viral, resahkan pengguna. Okey, so sekarang ni banyak produk-produk viral seperti mi ramen daripada Korea dan sebagainya. Okey, jadi kita sebagai pengguna perlulah semak dan mengesahkan bahawa produk tersebut adalah halal. Contohnya kita boleh semak logo halal tersebut adakah sahih daripada
logo halal tadi daripada negara Jepun, daripada Korea dan sebagainya. Okay, so kita tak boleh simply beli sahaja produk-produk yang viral, tetapi kita perlu menyemak dan mengesahkan terlebih dahulu dari segi status halal. Okay, so seperti yang saya maklumkan, okay, Badan Pensijilan Halal tadi kita perlu semak yang telah diiktiraf oleh JAKIM. So you can see from here, okay, ada beberapa negara yang telah mendapat pensijilan halal, seperti daripada India, daripada Jepun, daripada Korea, okay, daripada Brazil dan sebagainya. Okay, so ini bermakna logo halal JAKIM juga telah diiktiraf di peringkat global. Okay, seperti pelajar lihat di sini, okay, ini adalah larangan pengiklanan, okay, untuk buffet Ramadan. Okay, bagi hotel dan premis makanan yang tidak memiliki ataupun tidak mempunyai sijil pengesahan halal di Malaysia. Okay, contoh pengiklanannya adalah seperti buffet Ramadan, makanan orang Islam, dijamin halal dan sebagainya. Okay, so larangan pengiklanan ini, okay, bagi premis makanan ataupun hotel yang belum memiliki sijil pengesahan halal Malaysia. Okay, ini adalah berpandukan kepada Akta Perihal Dagangan 2011. Okay, so ini adalah keratan akhbar Olimpik Tokyo. Jepun pilih syarikat Malaysia sebagai pembekal makanan halal. Okay, so Malaysia dijangka akan menjadi pembekal makanan halal utama kepada atlet dan mereka yang terlibat dalam tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Okay, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19, so Sukan Olimpik Tokyo mungkin akan diadakan pada tahun akan datang lah. Okay, so ini menunjukkan negara luar telah mengiktiraf okay, sijil halal daripada Malaysia. Okay, apa yang dimasukkan alkohol dan arak? Adakah sama di antara alkohol dan arak? Okay, ada persamaan ataupun tidak? Okay, so arak semestinya mengandungi alkohol dan juga alkohol tak semestinya arak. Okay, kenapa saya bagi tahu pernyataan ini? Okay, ia disebabkan oleh alkohol yang telah dihasilkan, okay, tidak melalui proses pembuatan arak ataupun terbitannya. Okay, dan ia adalah suatu proses kimia yang tidak mendatangkan mabuk, tidak mendatangkan mabuk. Apa yang saya katakan sebagai alkohol yang dihasilkan tak melalui proses pembuatan arak atau terbitannya, juga kita boleh dapati bahawa alkohol yang dihasilkan bukan daripada tidak menggunakan bahan daripada bahan-bahan untuk memproses arak seperti anggur, barley, jagung, kita boleh gunakan nenas ataupun tebu tadi. Okay. Dan juga untuk alkohol ni, okay, biasanya digunakan untuk solvent sebagai solvent extraction. Okay, solvent extraction, contohnya metanol, untuk penghasilan kopi, untuk mengekstrak kopi. Okay, dan juga kita perlu pastikan bahawa metanol yang digunakan adalah juga kita kena pasti sebagai food grade. Okay, okay, jadi sekali lagi arak tadi, okay, tadi berkaitan dengan alkohol, jadi arak tadi
walaupun sedikit, okey, arak yang dibuat daripada bahan-bahan yang telah saya sebut tadi, okey, dengan cara fermentasi dan sebagainya. Okey, arak walaupun kita gunakan dalam kuantiti yang sedikit tetapi tidak memabukkan, tetap hukumnya adalah haram. Okey, contohnya ada kes yang berkaitan kan. Okey, contohnya di industri perhotelan okey, kebiasaannya sebelum ni lah okey, ada chef yang menggunakan sedikit alkohol, contohnya menggunakan arak tadi. Okey, contohnya menggunakan red wine, okey, white wine, okey, untuk penyediaan kek tadi supaya kek yang dihasilkan tadi lebih sedap, lebih berkualiti dan sebagainya. Tetapi kita katakan ia adalah sebagai haram walaupun sedikit. Okey, so di sini pelajar boleh menggunakan aplikasi telefon pintar seperti Smart Halal dan juga Verify Halal untuk mendapat pengesahan halal lah. Contohnya halal-halal daripada negara lain, adakah itu adalah halal yang diiktiraf oleh JAKIM dan sebagainya. Okey, so kita lihat juga kepada halal assurance system. Okey, pemastian sistem halal sama juga dengan HACCP. Okay, so the implementation of halal assurance system is essential, okay, to ensure the effective and efficient production of halal product. Okay, so to ensure as well other system such as food safety system, GHP, GMP, and also HACCP have been established and incorporated together. Okey, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, untuk mendapatkan persijilan halal daripada JAKIM, jadi sesebuah industri tadi, okey, ataupun sesebuah restoran tadi telah mempraktiskan GMP ataupun GHP terlebih dahulu sebelum mendapat pensijilan halal. Sebab itulah saya maklumkan sebelum ini bahawa halal adalah sesuatu yang sehat, makanan yang sehat, makanan yang selamat dan juga daripada sumber-sumber yang dipercayai. Okay, so for the halal assurance system is developed based on 3 zero concept, okay, based on zero limit, zero defect and also zero risk. Okay, so zero limit, tak ada limit yang dibenarkan langsung. Contohnya untuk memasukkan arak tadi dalam kek, untuk pemprosesan kek. Walaupun sedikit tetap dikira haram. Okay, so you also needs to know, okay, clear on the other term for the halal assurance system, such as non-compliant and halal critical point. Okay, so critical point is a critical point in the whole halal supply chain, which if identify, control and monitor can reduce the possibility of halal non-compliant. Okay, so this is the general principle of halal assurance management. So kita lihat di sini lebih kurang sama dengan konsep dalam sistem HACCP. Okay, bermula dengan determination of halal critical point, development and verification of flow chart and process of verification. Okay, ini adalah pelajar boleh lihat halal control point, okay, dalam pemprosesan daging dan juga poultry. Okay. Okay, contohnya kita lihat kepada halal animal lah. Halal animal sepatutnya daripada haiwan yang halal, tak boleh daripada khinzir dan sebagainya. Okay, dari segi stunning tadi, okay, so dari segi stunning perlu menggunakan woltan yang betul, okay, dan juga yang lain-lain lah pelajar boleh lihat, contohnya dari segi packaging and labeling.
bermaksud menggunakan material packaging yang halal, okey. Dan yang tidak membawa kesan toksik, membawa kesan kepada kesihatan manusia, Okey, so ini adalah contoh lain, iaitu halal control point for cheese and whey processing. Okay, as I mentioned earlier, okay, tentang halal tadi. So halal juga mengenai bahan-bahan lah, okay, seperti bahan tambah makanan, seperti penggunaan enzim dan sebagainya. Okay, kita perlu memastikan bahawa sumber asal ataupun bahan-bahan mentah yang kita gunakan tadi adalah daripada sumber yang halal. Okey, so ini adalah logo halal. Okey, so pelajar boleh lihat tentang cara-cara untuk mengenali logo halal yang sebenar, yang telah diiktiraf oleh JAKIM. Okey, dan ada beberapa logo yang palsu, okey, seperti gambar di sini, pelajar boleh lihat. Okey, so seperti yang saya maklumkan sebelum ini, adalah pensijilan halal dan logo halal yang dibenarkan daripada recognized authority sahaja, itu daripada JAKIM dan juga MAIN. Okey, so gambar di atas, pelajar boleh lihat tentang berkenaan logo halal daripada Majlis Ugama Islam, okey, dari Pahang. Dan juga logo halal swasta yang tidak dibenarkan. Okey, sebelum ini isu berkenaan dengan logo halal, banyak logo halal yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat swasta. Ada logo halalnya sendiri. Okey, seperti Bahtera, Legenda, okey, daripada daripada Islamic Food and Research Center, okey, daripada Persatuan Pegawai Agama Perak dan sebagainya, okey. So ini adalah juga berkaitan dengan Akta Perihal Dagangan lah, di mana Akta Perihal Dagangan sebelum ini tidak menyatakan secara jelas lah pihak berkuasa yang mengeluarkan sijil halal. So ini akan menyebabkan banyak kekeliruan kepada pengguna Islam. Okey, jadi seperti yang saya maklumkan sebelum ini, banyak syarikat pengeluar yang mengeluarkan sijil halal mereka sendirilah. Okey, tetapi kita ada penambahbaikan di mana dalam Akta Perihal Dagangan 2011, APD 2011, okey, telah mewujudkan Perintah Perihal Dagangan, iaitu takrifan halal serta perakuan dan penandaan halal bagi makanan dan barangan, dan telah memutuskan bahawa hanya JAKIM dan MAIN sahaja adalah agensi terlibat bagi penandaan logo dan juga pensijilan halal yang diiktiraf mengikut APD 2011. Okey, so selepas ini dah tak ada lagi logo halal lain melainkan logo halal Malaysia sahaja. Okey, sebelum kita pergi kepada kesimpulan, okey, untuk memastikan bahawa produk adalah halal, adalah ia merangkumi semua aspek pemprosesan makanan tadi ataupun rantaian makanan tadi, from farm to fork. Okey, so contohnya dalam bidang pertanian, okey, penggunaan fertilizer ataupun baja mesti menggunakan sumber yang baik. Okey, contohnya seperti yang saya maklumkan sebelum ni, dalam bidang pertanian kita ada satu sistem keselamatan makanan yang kita namakan sebagai GAP, Good Agriculture Practices, di mana GAP menekankan bahawa hasil buangan, okey, hasil daripada buangan manusia, okey, seperti najis dan sebagainya, dan juga daripada khinzir, adalah tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai baja dan sebagainya. Okey,
Jadi baja daripada hasil yang lain, buangan yang lain, okey, daripada binatang lain boleh digunakan tetapi perlu dirawat terlebih dahulu okey. Dan juga di sini untuk bahagian perlabelan, okey, selain daripada logo Halal Malaysia tadi, okey, pelajar juga boleh lihat kepada e-numbers e-numbers. E stand for Europe or European Union. Okay, so this numbering scheme follow the INS, or we call as international numbering system, as determined by the Codex Alimentarius. Okay, so we can check the numbers. Okay, from the packaging, from the labeling. So ada beberapa e-numbers lah, contohnya E100, E104, E120 dan sebagainya. Dan kita akan lihat kepada sama ada halal statusnya adalah daripada sumber halal ataupun tidak lah. Okay. Okay, dan juga berkenaan dengan sertu. Okey, so kelas, apa yang dimaksudkan dengan sertu? Sertu bermaksud, okey, menyucikan sesuatu daripada najis mughallazah, iaitu daripada anjing ataupun khinzir dan daripada keturunannya, iaitu membersihkan perkara-perkara seperti equipment kan, okey, seperti peralatan, okey, premis dan sebagainya tadi. Okey, jadi sertu boleh dilakukan okey dengan menyucikan dan membasuh menggunakan 1 kali air dan bercampur dengan tanah, okey. Disuci dengan membasuh menggunakan 1 kali air dengan air bercampur dengan tanah, dan diikuti 6 kali air bersih ataupun kita panggil air mutlak. Okey. Jadi maksud di sini adalah membasuh dengan 7 kali air bersih, dan salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Okey. Okey, jadi untuk sesuatu industri, okey, untuk memastikan produk yang dihasilkan adalah halal, so memerlukan seorang petugas lah yang kita panggil sebagai halal eksekutif, halal eksekutif, di mana seorang halal eksekutif ini perlulah seorang pekerja yang Muslim dan juga mempunyai sijil eksekutif halal, okey, yang diperolehi daripada badan halal lah, contohnya daripada Halal Professional Board, JAKIM, dan juga halal eksekutif tadi perlu memastikan pematuhan halal syarikat. Okey, jadi dan juga yang terakhir, bagaimanakah untuk memastikan makanan ataupun produk adalah halal, okey. Jadi beberapa kajian telah dilakukan, okey. Scientific study. Okey, so secara saintifiknya untuk halal produk tadi boleh diuji ataupun dikenal pasti dari segi DNA tadi, okey, dengan menggunakan kaedah PCR ataupun lateral flow kit, okay, to identify the peak DNA in food product. Okay. Okay, so I think that's all for today. Okay, so thank you and stay safe everyone. Okay, bye.